Assalamualaikum, hai, apa khabar anak-anak murid cikgu? Cikgu harap anak-anak murid cikgu dalam keadaan yang sihat dan dijauhi dari wabak COVID-19. Dalam video kali ini, cikgu akan menerangkan tentang uh, topik 6 dalam subjek PSV iaitu reka bentuk hiasan dalaman. Terdapat 4 standard kandungan yang terdapat di dalam topik 6 ini. Yang pertama iaitu murid-murid dapat memahami reka bentuk hiasan dalaman. Yang kedua, murid-murid cikgu diharap dapat mengeksplorasi dan mengaplikasikan pengetahuan dalam penghasilan lukisan simbol dan pelan lantai. Yang ketiga, murid-murid dapat menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi. Dan yang terakhir, murid-murid dapat menghayati hasil karya reka bentuk hiasan dalaman dengan menggunakan istilah dan bahasa seni visual. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh tentang reka bentuk hiasan dalaman, kita akan pelajari sedikit tentang sejarah reka bentuk hiasan dalaman. Reka bentuk hiasan dalaman bermula sejak zaman purba, di mana manusia yang mula tinggal di gua mula menconteng dan melukis dinding-dinding gua untuk menghias tempat tinggal mereka. Kemudian, manusia pada Empayar Mesir Purba mula memperkenalkan lukisan mural pada dinding di bahagian dalam bangunan mereka. Contohnya macam piramid, macam makam diraja. Okay? So, pada ketika ini, manusia sudah mula pandai mencipta ataupun melukis lukisan mural pada dinding-dinding dalam bangunan. Kita boleh tengok kalau kita melawat ataupun kita cari bahan yang berkaitan dengan piramid, kita akan nampak lukisan mural pada dinding yang masih lagi utuh sehingga sekarang. Kemudian kita pula didedahkan dengan Empayar Rom dan Greek. Empayar Rom dan Greek mulanya memperkenalkan tiang pilar ataupun kita panggil tiang Roman. Okey, tiang Roman, pasu dan lukisan pelbagai hiasan. Okey, contoh ni banyaklah. Kita boleh tengok contoh rumah orang kaya yang ada tiang Roman yang tinggi, besar, dinding yang sangat tinggi, kemudian ada tiang Roman. Itu adalah diasaskan ketika pemerintahan Empayar Rom dan Greek. Kemudian seiring waktu berkembang, empayar kerajaan di Eropah mula memperkenalkan seni bina Gothic dan seni bina Renaissance. Seni bina Gothic dan Renaissance ni lebih bercirikan adat dan budaya setempat ketika empayar pemerintahan di Eropah. Kemudian pada abad ke-18 dan 19, reka bentuk hiasan dalaman mula memperkenalkan seni yang dipanggil seni Baroque, Art Deco dan Art Nouveau. Okey, seni Baroque, Art Deco dan Art Nouveau ni biasanya melambangkan ciri budaya ataupun ciri adat setempat yang diasaskan di kawasan-kawasan tertentu ketika pemerintahan akhir abad ke-18 dan abad ke-19. Dan akhir sekali, pada abad ke-20 dan 21, gaya reka bentuk hiasan dalaman mula kembali ke gaya lama, moden, vintage yang ringkas tetapi menarik. Macam kita tengok contoh yang kita ada sekarang di Malaysia, itu merupakan gaya reka bentuk hiasan dalaman yang mempunyai elemen moden, vintage, walaupun ringkas tetapi menarik. Seterusnya, kita akan mempelajari prinsip reka bentuk hiasan dalaman. Apa peranan dan fungsi reka bentuk hiasan dalaman? Yang pertama, mencantikkan ruang dalaman. Yang kedua, menjadikan ruang sempit kelihatan luas. Yang ketiga, menjadikan ruang murah kelihatan mewah. Yang keempat, memberikan keselesaan. Dan yang kelima, mengelakkan kebosanan. Baik, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diambil kira dalam reka bentuk hiasan dalaman. Yang pertama ialah aspek ruang. Ruang biasanya memberikan gambaran bahawa ia memberikan keselesaan kepada pengguna. Jadi, apabila kita membuat sesuatu reka bentuk hiasan dalaman, maka kita perlu menitik beratkan aspek dari segi ruang. Yang kedua ialah aspek pengudaraan. Pengudaraan penting untuk membolehkan pengaliran udara yang lebih teratur dan lebih bersih kepada pengguna di dalam sesuatu ruang. Yang ketiga ialah pencahayaan. Pencahayaan ialah
sesuatu elemen yang penting untuk memberikan keselesaan kepada pengguna, terutama pengguna yang mengalami masalah penglihatan. Kecahayaan biasanya dikaitkan dengan kedudukan tingkap, pintu dan lampu. Seterusnya ialah warna. Warna juga memainkan peranan, yakni akan memberikan kesan keselesaan dan kesan perasaan kepada pengguna. Warna juga memberikan kesan psikologi kepada pengguna yang berada di dalam ruang tersebut. Yang seterusnya ialah skala. Skala ini diukur melalui keharmonian sesuatu ruang dengan reka bentuk hiasan dalaman yang telah dilakukan. Dan yang terakhir ialah susun atur. Susun atur ialah kedudukan objek yang memberi impak kepada ruang, pencahayaan dan pengudaraan dalam menentukan aspek reka bentuk hiasan dalaman. Okey, kemudian kita masuk kepada prinsip reka bentuk hiasan dalaman. Terdapat 5 prinsip reka bentuk hiasan dalaman. Yang pertama ialah ruang rumah kediaman. Macam contoh rumah kita lah, kan? Nak lebih senang faham, rumah kita, rumah kawan kita. Okey, itu adalah ruang rumah kediaman, tempat kita tinggal. Kemudian jenis ruang pejabat. Ruang pejabat ni macam pejabat sekolah, pejabat guru ataupun pejabat di kedai. Okey, itu adalah jenis ruang yang kedua. Ruang yang ketiga ialah ruang kesihatan. Ruang kesihatan ni lebih tertumpu pada klinik, pada hospital, pada tempat-tempat terapi, kawasan-kawasan terapi ataupun bangunan-bangunan yang memberikan khidmat terapi ataupun khidmat kesihatan kepada pengguna. Seterusnya, ruang bangunan perniagaan. Ruang bangunan perniagaan ni biasanya dijumpai di kawasan-kawasan orang berniaga. Tak kira lah berniaga besar, berniaga kecil. Okey, kita masuk dalam bangunan tu, kita tahu ini adalah bangunan perniagaan. Dan yang terakhir ialah ruang pameran. Ruang pameran ni biasanya dikaitkan dengan kawasan-kawasan expo ataupun pameran dan karnival, kawasan-kawasan ataupun bangunan yang digunakan untuk mempamerkan sesuatu objek ataupun sesuatu idea yang diketengahkan dalam konsep ruang bangunan. Seterusnya, kita akan mempelajari 6 prinsip dan 2 elemen yang biasanya digunakan dalam reka bentuk hiasan dalaman. Prinsip yang pertama ialah imbangan. Imbangan ialah kesimetrian sesuatu objek yang berada di dalam ruang yang digunakan oleh pengguna. Terdapat 2 jenis imbangan, iaitu imbangan simetri dan imbangan tidak simetri. Imbangan simetri ni biasanya dikaitkan dengan objek yang sama dan berulang pada kedua-dua belah. Manakala imbangan tidak simetri ialah objek yang berbeza dan mempunyai daya tarikan yang sama berat. Kemudian, prinsip yang kedua ialah kepelbagaian. Kepelbagaian biasanya dinilai melalui gaya, nilai dan idea yang berbeza. Penggunaan garisan, jalinan, rupa dan warna yang pelbagai juga disifatkan sebagai kepelbagaian yang termasuk dalam prinsip reka bentuk hiasan dalaman. Yang ketiga ialah prinsip harmoni. Prinsip harmoni ni biasanya melibatkan susun atur perabot, warna cat, tingkap, lantai, siling dan aksesori-aksesori yang terdapat dalam bangunan. Biasanya, harmoni diselaraskan dari segi tema, suasana dan gaya yang diperlukan oleh pengguna di dalam ruang tersebut. Prinsip yang keempat ialah penegasan. Prinsip ini meletakkan pemusatan fokus kepada objek dan berfungsi untuk menarik perhatian kepada pengguna. Yang kelima ialah prinsip kontra. Kontra ialah penggunaan pelbagai unsur seni yang bertentangan. Ini bagi menarik perhatian, memberi fokus dan mengelakkan kebosanan terhadap pengguna. Dan yang terakhir ialah prinsip kesatuan. Kesatuan ialah gabungan elemen yang digabungkan dengan pelbagai untuk menunjukkan elemen tersebut dalam keadaan harmoni. Penghasilan elemen perlulah saling melengkapi antara satu sama lain. 2 elemen yang terdapat dalam reka bentuk hiasan dalaman iaitu elemen semula jadi dan elemen buatan manusia. Elemen semula jadi ni termasuklah pokok, daun, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Manakala elemen buatan manusia terdiri daripada objek yang dibuat daripada
tangan manusia dan diletakkan di dalam ruang tersebut. Terdapat 4 jenis konsep yang kita akan pelajari dalam silibus kali ini, iaitu konsep klasik, konsep moden, konsep tradisional dan konsep contemporary. Konsep klasik biasanya mengadunkan elemen Greek dan Rom, dan biasanya konsep klasik ini bergaya mewah dari perabotnya, dari suasananya, dari segi cat dan warna, dari segi susun atau perabot. Okay. Elemen klasik ini lebih menonjolkan elemen yang bergaya mewah, kaya dan lebih elegan. Bagi konsep moden, biasanya ia merupakan ruang yang disusun dalam keadaan ringkas dan tidak serabut. Kebiasaannya, penggunaan warna adalah lebih minimal yang menggabungkan satu ataupun dua warna saja, iaitu warna hitam, kelabu, perak dan putih. Konsep tradisional pula biasanya menunjukkan kehalusan seni tradisi sesuatu tempat ataupun budaya. Ia merupakan satu konsep yang menunjukkan identiti sesebuah bangsa, masyarakat, negara ataupun lain-lain. Biasanya konsep tradisional ini memiliki menggunakan warna asal iaitu warna alam dan warna yang lebih natural. Bagi konsep terakhir iaitu konsep contemporary pula menekankan konsep ruang dalam reka bentuk hiasan dalaman yang menekankan warna terang dan lebih bercorak geometri. Ruangnya lebih kosong, perabot yang terhad tetapi lebih nampak selesa dan lebih nampak kesederhanaan. Dalam pemilihan reka bentuk hiasan dalaman, kita akan menitik beratkan tentang ergonomik. Ergonomik ialah keselesaan pengguna dalam menggunakan ruang yang telah direka bentuk dengan sebaik mungkin. Terdapat 7 prinsip dalam ergonomik, iaitu penggunaan yang saksama, di mana objek yang dipilih hendaklah boleh dipasarkan kepada semua peringkat umur, jenis dan kebolehan. Yang kedua ialah fleksibiliti dalam penggunaan, iaitu pengguna boleh memilih pelbagai pilihan mengikut kebolehan individu. Yang ketiga ialah penggunaan mudah dan intuitif. Penggunaan mudah ini termasuklah objek ataupun perabot yang boleh digunakan dan mudah difahami. Yang ketiga ialah maklumat jelas yang memberikan maklumat yang berkesan kepada pengguna. Seterusnya, toleransi terhadap kesilapan, iaitu objek ataupun perabot yang digunakan hendaklah mempunyai kesan buruk yang minimum. Seterusnya, tenaga fizikal yang rendah. Objek yang digunakan secara cekap dan selesa dapat memberikan keselesaan kepada pengguna di dalam sesuatu ruang. Dan yang terakhir, saiz dan ruang yang sesuai. Saiz dan ruang yang sesuai perlu dititik beratkan bagi memudahkan pengguna mencapai kepuasan. Baik, sekian saja video cikgu untuk kali ini. Cikgu harap dengan video pendek ini, anak-anak murid boleh faham dengan penerangan cikgu telah berikan. Jika tidak faham, murid-murid boleh tinggalkan komen dan cikgu akan balas komen murid-murid secepat yang mungkin. Sekian, berjumpa lagi. Bye.